Salam sejahtera kepada Dr. Siti Rohani dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 7 diberikan tugasan yang bertajuk Cabaran dan Kesan dalam Kehidupan Sosial dan Masyarakat di Malaysia di dalam Era Globalisasi. Saya, Markaros Antoni, nombor matriks BA231-607-62, akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Globalisasi adalah fenomena asas era kontemporari yang membawa transformasi mendalam dalam kehidupan sosial dan masyarakat di seluruh dunia. Malaysia, yang terletak di persimpangan Asia Tenggara, turut merasai kesan globalisasi yang meluas. Proses ini melibatkan integrasi ekonomi, politik, dan budaya di peringkat global, menjadikan dunia semakin berkaitan dan saling bergantung. Dalam konteks Malaysia, globalisasi membawa pelbagai cabaran dan kesan dalam kehidupan manusia. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara individu, syarikat dan kerajaan dari pelbagai negara yang didorong oleh perdagangan antarabangsa, pelaburan dan teknologi. Proses ini melibatkan penggabungan aspek-aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya di seluruh dunia, menjadikan dunia semakin terhubung dan saling bergantung. Globalisasi memudahkan pertukaran barang, perkhidmatan, maklumat, idea dan budaya di peringkat global, tetapi juga membawa cabaran seperti ketidaksetaraan ekonomi, kehilangan identiti budaya, dan ketidakstabilan politik. Globalisasi dalam politik. Globalisasi membawa perubahan ketara kepada landscape politik tempatan dan antarabangsa. Peningkatan interaksi dan komunikasi merentasi sempadan negara membuka peluang untuk kerjasama politik yang lebih erat dan diplomasi yang lebih luas. Namun, cabaran seperti hilangnya kedaulatan politik dan campur tangan asing dalam hal ehwal dalaman turut muncul. Tokoh politik Malaysia seperti Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim memberikan pandangan mendalam tentang dinamik politik dalam era globalisasi. Globalisasi dalam ekonomi. Globalisasi membuka pintu kepada pasaran global yang lebih luas dan peluang perdagangan yang besar. Kemajuan teknologi komunikasi dan pengangkutan membolehkan perdagangan dijalankan dengan lebih cepat dan cekap pada skala global. Bagaimanapun, cabaran ekonomi seperti persaingan sengit dengan produk luar boleh mengancam industri tempatan dan mencetuskan ketidakstabilan ekonomi. Tokoh ekonomi seperti Hairul Nizam menekankan pentingnya penyesuaian dan inovasi dalam menghadapi cabaran ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi telah membawa perubahan dalam kurikulum, kaedah pengajaran dan interaksi pelajar antarabangsa. Pendidikan menjadi lebih terbuka dengan akses kepada sumber pembelajaran dari pelbagai negara. Namun, cabaran seperti pengaruh budaya asing dan akses tidak sama rata kepada pendidikan berkualiti mungkin muncul, yang boleh memburukkan lagi ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Menangani cabaran dan kesan globalisasi dalam pendidikan adalah penting untuk masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhannya, globalisasi membawa banyak faedah seperti pertumbuhan ekonomi pesat dan pertukaran budaya yang kaya. Namun, ia juga menimbulkan cabaran seperti ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksamaan sosial yang meningkat. Oleh itu, adalah penting untuk kita memahami dan mengurus kesan-kesan globalisasi dengan bijak. Globalisasi mengikut pandangan tokoh. Mahathir Mohamad melihat globalisasi membawa manfaat dan cabaran termasuk peluang pasaran global dan risiko ketidaksamaan serta ancaman kedaulatan. Manakala Noam Chomsky melihatnya sebagai fenomena yang mengukuhkan kuasa korporat dan ketidakadilan sosial. Aung San Suu Kyi menganggap globalisasi sebagai peluang untuk mengukuhkan hubungan antarabangsa dan mempromosikan hak asasi manusia. Pandangan ini menunjukkan kerumitan globalisasi sebagai satu peluang untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga sumber ketidakadilan. Perkembangan globalisasi. Globalisasi moden bermula pada abad ke-20 dengan perdagangan antarabangsa yang meningkat dan revolusi perindustrian. Selepas Perang Dunia Kedua, organisasi antarabangsa seperti PBB dan IMF mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik. Pada 1980-an dan 1990-an, liberalisasi perdagangan dan pelaburan membawa kemuncak globalisasi ekonomi. Teknologi digital dan internet membawa revolusi baru dengan pertukaran maklumat segera. Namun, abad ke-12 menunjukkan cabaran globalisasi seperti perubahan iklim dan ketidaksamaan ekonomi yang memerlukan pendekatan yang lebih adil dan mampan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Siti. Nama saya Nur Liana Ilani binti Syuhaimi. Saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam sosial dan masyarakat Malaysia dari aspek politik dalam era globalisasi. Pertama sekali, kita perlu faham apa itu maksud politik. Perkataan politik ini ia berpangkal daripada bahasa Yunani iaitu politikos yang berkaitan dengan masyarakat dan kota. Dalam bahasa Arab, politik ini bermakna siasah iaitu mengurus perkara dan memerintah berdasarkan syariat Islam. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa Pustaka pula, politik ini adalah ilmu tentang cara pemerintahan, urusan negara dan hubungan antarabangsa serta ianya melibatkan licikan dan tipu muslihat dalam mencapai sesuatu matlamat. Ahli-ahli falsafah mereka mempunyai pandangan tersendiri tentang politik dan menurut pandangan tokoh-tokoh seperti Noor, Michel dan Blanchard, mereka ada menyatakan bahawa politik ini ia merangkumi keputusan atau dasar yang dibuat untuk masyarakat dan ianya juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pembangunan sosial dan ekonomi. Seterusnya, terdapat 3 cabaran utama dalam politik. Cabaran pertama adalah ketegangan kaum. Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni. Namun, politik ini sering menjadi punca kepada ketegangan kaum. Ahli politik yang tidak bertanggungjawab sering mengambil kesempatan pada isu perkauman untuk menimbulkan pergolakan demi memecah belah perpaduan masyarakat. Kenyataan provokatif berkaitan kepentingan kaum Melayu, Cina dan India dalam aspek seperti kedudukan, hak istimewa, pendidikan, peluang pekerjaan dan sebagainya seringkali menimbulkan kemarahan masyarakat dan menguji semangat perpaduan rakyat. Lebih memburukkan keadaan, terdapat individu yang cuba mengapi-apikan situasi ini di platform media sosial dan ianya mengundang perselisihan faham dan menyebabkan hilangnya sikap menghormati antara satu sama lain. Cabaran kedua adalah politik provokasi. Semasa musim pilihan raya, sentimen perkauman dan agama sering dimainkan oleh parti-parti politik apabila bersaing dengan parti lain untuk meraih sokongan dan mendapatkan kuasa. Ini boleh menyebabkan ketegangan dalam masyarakat, terutamanya apabila isu hangat berkaitan dengan politik di media sosial menjadi perdebatan dan perdebatan tersebut boleh menjadi lebih serius apabila mereka menyuarakan pendapat pandangan politik yang berbeza sehingga ada unsur-unsur negatif. Keadaan ini akan merosakkan hubungan antara satu sama lain. Akhir sekali, cabaran yang ketiga adalah rasuah dalam politik. Gejala rasuah bukan sahaja boleh menjejaskan pembangunan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial. Kes seperti penyelewengan dana 1MDB oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah menimbulkan ketidaksamarataan ekonomi dan merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Apabila peruntukan kewangan disalahgunakan untuk kepentingan peribadi golongan tertentu, projek pembangunan masyarakat yang sepatutnya boleh memberikan manfaat kepada masyarakat menjadi terbengkalai, peluang ekonomi terjejas dan menghambat kemajuan negara. Akhirnya, masyarakat yang akan terkesan kerana ianya memberikan kesan dalam kehidupan mereka dan kepercayaan mereka terhadap sistem politik menjadi berkurangan. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Brandon Lawrence Florence dan saya akan membentangkan tentang ekonomi. Definisi ekonomi menurut Kamus Dewan adalah ilmu mengenai pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barang serta perkhidmatan. Ia berasal dari perkataan Yunani iaitu oikonomia yang bermaksud pengurusan rumah tangga. Secara umum, ekonomi merujuk kepada pengurusan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terhad. Bagi pandangan tokoh-tokoh pula, Adam Smith, beliau dikenali sebagai bapa ekonomi moden melalui bukunya The Wealth of Nations. Smith mencadangkan bahawa pasaran bebas dan persaingan akan menghasilkan kekayaan dan kemakmuran. Konsep Invisible Hand menekankan bahawa tindakan individu yang mementingkan diri sendiri boleh membawa manfaat kepada masyarakat. Bagi tokoh kedua pula, iaitu John Stuart Mill, dalam bukunya Principles of Political Economy, Mill membincangkan pentingnya kebebasan individu tetapi juga menekankan keperluan untuk campur tangan kerajaan bagi memastikan keadilan sosial. Bagi tokoh ketiga pula, Joseph Stiglitz, dalam Globalization and its Discontents,
Stiglitz mengkritik proses pengglobalisasi yang menyebabkan ketidaksamaan ekonomi antara negara maju dan negara membangun. Seterusnya, kepada ekonomi Malaysia dan globalisasi, sejak pembukaan ekonomi pada tahun 1980-an, Malaysia telah berjaya menarik pelaburan asing yang besar, terutamanya dalam sektor pembuatan dan teknologi. Walaupun ekonomi berkembang, terdapat cabaran seperti ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, serta ketidaksamaan pendapatan. Ekonomi digital Malaysia berkembang pesat dan dijangka menyumbang 25.5% kepada KDNK menjelang 2025, menurut laporan Bank Dunia 2019. Kesimpulannya, globalisasi membawa peluang dan cabaran kepada ekonomi Malaysia. Pendekatan keseimbang diperlukan untuk memastikan manfaat diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Pandangan tokoh-tokoh membantu memberikan perspektif mendalam untuk pembangunan yang lebih inklusif dan saksama. Seterusnya, masuklah ke cabaran dalam ekonomi di era globalisasi. Cabaran pertama adalah perubahan teknologi. Salah satu cabaran utama dalam era globalisasi adalah perubahan teknologi. Malaysia berhasrat menjadi negara maju dengan teknologi moden. Namun, 98% syarikat berdaftar adalah kecil, mikro, dan sederhana. PMKS menghadapi kekangan kewangan dan kekurangan tenaga kerja untuk menghasilkan teknologi terkini. Cabaran kedua pula adalah krisis kewangan. Krisis kewangan merupakan cabaran besar kerana nilai mata wang ringgit Malaysia yang merosot menyebabkan inflasi. Pada 1998, nilai ringgit jatuh akibat krisis kewangan Asia lebih teruk daripada peso dan rupiah. Kejatuhan nilai mata wang ini menyebabkan kenaikan kos sara hidup, tarif elektrik, bil air, dan harga beras. Cabaran ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah cabaran kerana ia memberi kesan kepada perniagaan dan pembangunan negara. Cuaca yang tidak teratur menjejaskan sektor pertanian yang menyumbang 7.4% kepada KDNK. Risiko termasuk pengurangan hasil tanaman, kehilangan biodiversity, banjir, dan kekurangan air. Bagi cabaran keempat ialah pengangguran. Pengangguran meningkat selepas pandemik COVID-19, menjadikannya satu lagi cabaran ekonomi. Kadar pengangguran pada 2019 adalah 3.3% dan meningkat kepada 4.5% pada 2020, tertinggi sejak 1993. Keadaan ini menyebabkan ketidakstabilan sosioekonomi dan banyak syarikat menghadapi kerugian dan memaksa pemberhentian pekerja. Oleh itu, untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, penting bagi Malaysia untuk mengembangkan strategi yang fleksibel dan berkesan. Okey, seterusnya masuk kepada kesan globalisasi terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Globalisasi memberikan kesan terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Penghasilan teknologi yang disebabkan globalisasi ini seperti telefon bimbit, komputer, PC dan lain-lain memudahkan lagi urusan dalam sektor ekonomi. Pemasaran sesuatu produk boleh dilakukan di pelbagai platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok dan juga Shopee. Jadi kesannya lebih ramai pelanggan yang diperoleh daripada tindakan tersebut. Ia juga globalisasi juga menyebabkan ataupun menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat di Malaysia. Contohnya Carol Aming yang telah melakukan ataupun membuka banyak syarikat yang menyebabkan peluang pekerjaan itu wujud. Okey, globalisasi juga membuka minda rakyat untuk lebih berfikir secara kreatif dan inovatif. Contohnya, produk luar dari negara memberikan idea kepada usahawan di Malaysia untuk membuat ataupun melakukan penambahbaikan terhadap produk tersebut. Itu adalah kesan-kesan yang baik terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Okey, seterusnya masuk kepada kesan buruk globalisasi terhadap ekonomi di Malaysia. Okey, yang pertama,
yaitu berlaku penyebaran maklumat palsu secara berleluasa. Yang kedua, penipuan berlaku dalam proses membeli belah secara atas talian. Ini akan meninggalkan kesan buruk terhadap semua lapisan masyarakat, karena perbuatan ini sangatlah merugikan semua. Kesannya muncul rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat, kerana ia juga dapat menjatuhkan ekonomi ataupun peniaga-peniaga yang terlibat. Jadi sesiapa sahaja yang terlibat dalam penyebaran maklumat palsu tersebut, dia akan menjatuhkan image kepada usahawan-usahawan yang ada di Malaysia. Jadi jelaslah bahawa globalisasi meninggalkan kesan baik maupun buruk, dan ini juga mendorong kepada perubahan terhadap kehidupan sosial di Malaysia, ya, terutamanya kepada masyarakat. Semua pihak harus bertanggungjawab bagi mengatasi segala masalah yang boleh merugikan bangsa dan juga negara. Walau bagaimanapun, kesan buruk agak sedikit bilangannya daripada kesan baik yang berlaku disebabkan oleh globalisasi terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Cabaran yang dihadapi dalam era globalisasi yang seterusnya ialah dalam aspek pendidikan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi yang terbaharu, pendidikan bermaksud perihal mendidik. Manakala menurut salah satu tokoh iaitu Plato, beliau menjelaskan bahawa pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Pendidikan merupakan satu proses yang berlaku sepanjang hayat yang mengarah kepada kemajuan diri seseorang. Seterusnya, menurut falsafah pendidikan negara, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang secara berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani yang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, cabaran terhadap pendidikan. Antara cabaran yang paling menonjol dalam era globalisasi kini ialah budaya guru dalam era globalisasi. Melihat kepada perkembangan teknologi yang begitu hebat kini, bentuk pendidikan untuk generasi muda, guru perlu lebih global dan kompetitif. Hal ini, guru di era cyber perlu lebih berbudaya ilmu. Mereka seharusnya perlu menjadi contoh yang baik dengan mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, seperti yang diterapkan dalam falsafah pendidikan negara tadi, di mana mereka sentiasa dahagakan ilmu untuk meningkatkan martabat diri. Mereka juga perlu menggalakkan anak-anak didik mereka bukan sahaja untuk menimba pengetahuan yang mesti diketahui, contohnya hanya untuk lulus peperiksaan sahaja. Namun mereka juga boleh terapkan ilmu-ilmu seperti yang berkaitan dengan isu-isu semasa, nilai-nilai dalam kehidupan yang patut diketahui dan elok diketahui untuk menjadikan mereka insan yang bermaklumat dan bijaksana. Seterusnya, dalam era globalisasi juga, adalah penting untuk para pelajar boleh menggunakan teknologi cyber bagi membolehkan mereka menguasai ledakan maklumat. Contohnya, para pelajar sekarang lebih mahir untuk mencari rujukan dari internet, contohnya seperti Google Scholar, boleh membuat kerja-kerja di aplikasi-aplikasi seperti Canva, Microsoft Document, Excel, dan sebagainya. Guru mempunyai keterampilan menggunakan teknologi tersebut dan mereka sendiri membudayakan teknologi canggih dalam menjalankan tugas harian agar menjadi ikutan anak-anak didiknya. Oleh itu, guru yang bercirikan global mengamalkan proses penilaian bukan sahaja ke atas produk pembelajaran murid, tetapi juga proses pembelajaran mereka. Penilaian tidak tertumpu kepada bidang akademik sahaja, tetapi juga merangkumi aspek-aspek jasmani, rohani, dan emosi untuk memastikan matlamat falsafah pendidikan negara itu tercapai.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Armian Yalimudin akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan positif terhadap pendidikan. Kesan positifnya ialah berlaku kemajuan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar ataupun masyarakat. Teknologi membawa maksud pembangunan dan penggunaan ilmu pengetahuan secara alat mesin, bahan serta proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Ianya berkait rapat dengan rekaan dan gadget yang menggunakan proses dan prinsip sains terkini. Teknologi juga digunakan pakai di sekolah-sekolah atau di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia. Pendidikan kini memperkenalkan teknologi moden kepada pelajar dan telah membolehkan mereka menguasai alat-alat digital dan kemahiran IT. Teknologi media ini merupakan salah satu medium perantaraan antara satu sama lain untuk menyampaikan maklumat bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada pelajar-pelajar. Contohnya e-pembelajaran. E-pembelajaran ini dia merupakan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi bagi memudahkan para pendidik dan pelajar untuk meningkatkan tahap pendidikan mereka. Kaedah ini membolehkan pelajar mendapatkan maklumat yang dikendaki dalam pembelajaran dan pengajaran dengan lebih sistematik. Maksudnya, diorang boleh cari maklumat di internet sahaja dengan mudah. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan negatif terhadap pendidikan. Kesan negatifnya ialah menyebabkan berlakunya tekanan mental dalam kalangan pelajar. Tekanan membawa maksud sesuatu desakan atau paksaan yang diterima oleh seseorang dan tekanan didefinisikan sebagai satu set fizikal dan psikologikal yang bertindak balas kepada keadaan dan pengaruh yang sebaliknya. Isu kesihatan mental kebiasaannya meningkat dalam kalangan pelajar universiti yang memberi impak besar terhadap masa depan dan peringkat kehidupan mereka. Sesetengah pelajar mengalami tekanan yang teruk untuk mencapai kecemerlangan akademik dalam sistem pendidikan yang kompetitif dan ianya mendatangkan pengaruh negatif yang boleh menyebabkan tekanan mental yang tinggi di kalangan pelajar. Contohnya ialah kemurungan. Antara faktor utama tekanan dalam kalangan pelajar ialah tekanan kewangan, tekanan keluarga, dan tekanan emosi. Tekanan kewangan merupakan punca utama daripada terjadinya tekanan mental dalam kalangan pelajar apabila mereka ingin mempunyai keperluan pembelajaran yang baik, seperti kemudahan komputer riba, tab, serta telefon bimbit. Namun, segelintir daripada pelajar masa kini merupakan pelajar yang kurang berkemampuan untuk memiliki kemudahan tersebut. Akhirnya mereka terpaksa mengalami tekanan untuk merealisasikannya kerana tekanan mental boleh terjadi apabila kebanyakan pelajar memerlukan akses tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran mereka disebabkan teknologi yang kian canggih. Oleh itu, mereka terpaksa hidup dalam keadaan tekanan kerana perlu terus bergerak ke hadapan dan ia menyebabkan wujudnya tekanan sosial dan memberi kesan buruk kepada pembelajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Yusuf bin Ahmad, my metric number BB23110021. Saya daripada program marketing dan saya daripada Jabatan Efek. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan globalisasi. Okey, yang pertama adalah peluang ekonomi dan pendidikan. Okey, globalisasi telah membuka peluang ekonomi baru bagi Malaysia dengan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan antarabangsa dan perkembangan teknologi. Di samping itu, akses kepada pendidikan telah diperluas melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, membolehkan masyarakat Malaysia mendapat manfaat daripada sumber-sumber pembelajaran global. Yang kedua, kelemahan politik, ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, kepergantungan terhadap pasaran global juga mendedahkan Malaysia kepada ketidakstabilan politik dan ekonomi di peringkat global. Ini termasuk tekanan politik daripada negara luar, ketidakseimbangan ekonomi dan isu-isu sosial yang timbul daripada integrasi global. Okey, yang ketiga, penyelesaian cabaran. Untuk mengatasi cabaran ini, Malaysia perlu memupukkan kepada penubuhan kestabilan politik, mempromosikan inovasi dalam ekonomi tempatan untuk meningkatkan daya saing dan menyediakan akses pendidikan berkualiti untuk semua lapisan masyarakat. Matlamat dia, okey.
Matlamat utama adalah untuk manfaatkan faedah globalisasi dengan membangunkan strategi yang membentuk masyarakat Malaysia yang lebih inklusif, makmur dan harmoni dengan mengambil kira kepentingan semua lapisan masyarakat.